Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Anda sedang menonton Kaunseling di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Di mana pada episod kali ini kita akan berbincang tentang tajuk buli murid baharu. Dan memang tak dapat dinafikan lagi, masalah buli ini kerap dan sering berlaku. Malahan semakin berleluasa di kalangan murid-murid di sekolah. Dan hari ini kita nak minta pendapat dan juga sedikit cadangan daripada Cikgu Muiz Rusli, seorang guru bimbingan dan kaunseling dari SMK Sungai Besar Selangor tentang masalah ini. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mira. Apa khabar Cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Mira sihat ke? Sihat juga Cikgu. Alhamdulillah. Nampak ceria hari ni. Cikgu, petang sama juga. Segak berbaju batik. Hari ni. Baik Cikgu, hari ni tajuk kita ialah buli murid baharu. Tetapi sebelum kita kupas dengan lebih mendalam lagi tentang tajuk ini, kita ada terima satu panggilan telefon dari seorang murid yang ingin berkongsikan tentang masalah ini. Jom kita dengarkan terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu, saya nak cerita. Saya takut nak pergi sekolah sebab senior selalu minta saya buat macam-macam. Suruh belanja makan lah, belikan barang lah, minta duit lah. Kalau saya tak bagi, dia pukul saya. Apa saya perlu buat, cikgu? Okey, terima kasih kepada adik tersebut. Wah, kesian tu cikgu. Betul Mira, betul. Nak pergi sekolah rasa takut, rasa dalam trauma. Betul. Sebab sini selalu nak minta makanan lah, selalu pukul lah. Ada ke solusi kepada masalah macam tu cikgu? Baik, terima kasih kepada adik yang menghubungi kami tadi kan. Baik, apabila kita bercerita tentang isu itu, sebenarnya adik ini telah pun dibuli. Jadi apabila disebut tentang buli, insya-Allah kita ada solusi. Baik, apa yang adik boleh buat ialah yang pertama sekali, tolong laporkan kepada guru, sama ada guru kelas ataupun guru disiplin. Tolong berani, jangan takut untuk lapor apa sahaja masalah yang timbul. Kan? Mungkin mereka akan ugut, kata kalau kau lapor aku akan buat kau dan sebagainya. Tidak. Hidup kita ini di dalam Malaysia ini kita ada undang-undang. Jadi, murid-murid sekalian, sekiranya anda dibuli, tolong jangan takut untuk laporkan apa sahaja salah laku orang lain kepada guru disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua, laporkan juga kepada guru bimbingan dan kaunseling. Sebab apa? Mereka yang dibuli ini memerlukan bantuan sokongan dari sudut emosi dan psikologi mereka. Mereka takut. Yang takut itulah kita cuba nak bantu untuk pastikan mereka datang sekolah dengan rasa gembira. Macam tu Mira. Wah. Tapi kan cikgu, apa yang dimaksudkan dengan buli itu sebenarnya? Mungkin ada yang beranggapan, ini bukan buli. Ini saya sebagai senior dan awak sebagai junior. Tanda hormat kepada saya, bukan buli. Tapi apa takrifan buli itu sebenarnya, Cikgu Muiz? Okey, baik Mira. Sebelum kita bercerita tentang buli itu secara mendalam, saya nak kongsikan kepada para penonton sekalian. Baru-baru ini di akhbar ada menyatakan satu berita yang sangat mengejutkan, yang mana ada 38 kes buli sepanjang 4 bulan pertama ni. Wow. 38 kes buli Mira. Tinggi kalau tu. kita nak ikutkan purata lebih kurang dalam 9 hingga 10 kes. Mungkin bagi orang, setengah orang kata alah 38 kes je. Dia sebenarnya apabila sebut tentang buli, dia bukan hanya sekadar seorang dengan seorang. Kan? Saya nak sebutkan dekat sini Mira, sebenarnya pembuli ni dia tak berani pun, dia takut. Kalau berani, mereka akan cuba one by one, face to face kan. Tapi mereka tak. Mereka akan ada kelompok mereka sendiri. Katakanlah kalau sekelompok itu lebih kurang dalam 10 orang. Kalau katakan boleh sampai 38 kes, mungkin boleh mencecah hingga 400 orang yang terlibat Mira. Itu adalah satu isu yang sangat besar yang melibatkan murid-murid. Malah mereka yang orang kata apa, menjadi mangsa akan mengalami trauma. Kan? Baik, kalau kita bercerita tentang tarifan buli itu sendiri, buli ini adalah merupakan satu tingkah laku agresif yang mana seseorang pelajar ataupun sekumpulan pelajar mengganggu mangsa, sama ada dari sudut fizikal ataupun psikologi, dilakukan secara berulang kali dalam tempoh yang sangat lama Mira. Mungkin kalau sekali itu dia taklah kita nak katakan dia sebagai buli. Mungkin orang kata apa, nak minta tolong dan sebagainya. Tetapi bila berlaku dalam keadaan yang lama, kan, berulang-ulang, maka kita boleh katakan kes itu sebagai satu kes buli. Mungkin kita boleh sentuh sikit berkenaan dengan
buli ni juga kita boleh sebut sebagai satu kuasa yang dia nak tunjuk dia kuat, dia cuba untuk menunjukkan kuasa dia kepada orang yang lemah. Itu juga kita sebut sebagai kes buli. Bukan hanya sekadar fizikal, tetapi perkataan, psikologi dan sebagainya. Dan macam Cikgu Muiz sentuh tadi, rata-rata buli ini mereka ada team. Dia Betul. team up. Betul. Dan ada yang ikut team tu sebab dia rasa macam kalau dia tak ikut, dia left out. Betul. Ini bukan trend. So nak nampak cool, dia kena masuk team tersebut. Macam tu. Tapi apa yang menyebabkan kalau ikut daripada akar umbi tu, macam mana buli ni boleh berlaku? Okey, baik Mira. Kalau kita cuba selidik, cuba kita selongkar berkenaan bagaimana ataupun kenapa buli ini boleh berlaku. Bagi saya kan, yang pertama ialah kerana mereka nak mendapatkan penghormatan. Macam yang saya katakan tadi Mira kan, buli ini dia tidak melibatkan seorang dengan seorang. Sebab mereka tak berani Mira, mereka tak berani. Jadi mereka ada kumpulan mereka. Dan apabila mereka ada kumpulan, mereka nak tunjukkan yang mereka ni sebenarnya berkuasa. Aku ni kuat, aku ni hebat, aku ni senior, aku ni pelajar lama, aku nak tunjukkan dekat kau yang aku ni kuat. Jadi aku buli kau. Itu yang pertama Mira. Yang kedua ialah mereka ingin menutup kelemahan diri. Ini juga berlaku apabila katakan si mangsa ini dia tahu kelemahan si senior ini. Katakan senior ini mungkin tidur berdengkur kan. Mungkin dia boleh jadi bahan kepada junior-junior yang lain, budak-budak ataupun pelajar-pelajar baru yang lain. Dan apabila si senior ini takut kelemahannya diketahui oleh orang lain, maka mereka cenderung untuk membuli si mangsa ini supaya kelemahan mereka ditutup. Kau jangan cerita dengan orang lain. Kau jangan cerita. Kalau tidak, memang kau akan kena. Yes. Ya Mira, itulah yang berlaku. Yang mungkin kalau sebut tentang ketiga, dia berkenaan dengan kisah silam. Kisah silam yang mana mungkin si pembuli ini juga pernah dibuli dahulu. Kan? Bila mereka pernah dibuli, maka mereka akan letakkan dalam diri mereka, nanti bila aku dah jadi senior, bila aku dah besar, aku nak buli pula orang lain. Sebab itu Mira, kes buli ini dia tidak ada kesudahan. Kalau kita lihat kan, dekat media banyak diceritakan tentang buli dan sebagainya, tentang hukuman kepada pembuli, kepada pelaku dan sebagainya kan. Jadi mereka yang ada rasa macam kenangan silam ini, mereka sebab itulah kes ini tidak putus. Dan itulah yang sedikit takrifan daripada buli. Buli ini bukan hanya melibatkan luka-luka di fizikal sahaja, tetapi juga boleh mengundang trauma dan boleh memberikan impak yang teruk kepada psikologi murid. Kita berhenti berehat seketika Cikgu. Kita kembali selepas ini untuk lebih banyak lagi perkongsian tentang buli murid baharu daripada Cikgu Abdul Muiz. Jangan ke mana-mana, hanya di Kaunseling Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam kaunseling di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira, seorang guru kaunseling yang sangat hebat pengalamannya, Cikgu Muiz, dengan tagline yang cukup terkenal, Padu. Di mana pada segmen ini perkongsiannya tentang jenis, kesan dan cara mengatasi buli. Dan Cikgu, kalau untuk buli ini, adakah buli fizikal itu sahaja dikira buli, ataupun kalau kita pandang orang atas bawah macam ni pun dah dikira buli? Baik Mira, sebelum saya menyentuh tentang apa yang Mira sebut tu, saya nak bagi tahu dia ada dua jenis kelompok pembuli. Yang pertama ialah pembuli yang datang akibat daripada masalah keluarga. Mak ayah bergaduh di rumah dan sebagainya, kemudian dia rasa stres, bila dia keluar ke lapangan, dia nak tunjukkan yang dia kuasa, kemudian dia nak bagi tahu, dia nak riliskan dia punya stres itu dengan cara dia membuli. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok pembuli ini ialah mereka yang cuba mengganggu orang yang di luar daripada kelompok mereka. Sebab macam yang saya nak sebutkan ni ialah pembuli ini dia sebenarnya tak berani. Mereka ada kumpulan dan di situlah mereka rasa mereka hebat. Okey, baik. Apabila kita bercerita tentang jenis-jenis buli, baik Mira sebut tentang fizikal kan, tentang psikologi dan sebagainya.
Saya nak kongsikan kepada para penonton sekalian 5 jenis buli. Yang pertama, buli fizikal. Yang kedua, buli bahasa. Yang ketiga, buli isyarat. Yang ketiga, peras ugut. Dan yang kelima, buli perhubungan. Okey, buli fizikal ni macam mana? Buli fizikal ialah sebagai contoh macam dia pukul, kan, dia tendang, lempang dan sebagainya. Dan buli fizikal ini akan membuatkan wujudnya kesan-kesan yang boleh nampak di mata. Contohnya tangan lebam, muka lebam dan sebagainya lah. Kemudian dari sudut buli bahasa pula, dia menggelar, kan, seseorang itu dengan nama yang dia tak suka, kan, ataupun dia ketawa akibat daripada mungkin sedikit salah, dia ketawa dan jadi bahan pula kepada kawan-kawan yang lain, dan juga mungkin dia menjadi bercerita tentang resis dan sebagainya. Itu juga boleh kita katakan sebagai buli. Selagi mana si mangsa itu dia terasa hati dan dia mengganggu perasaan si mangsa, maka kita boleh katakan dia sebagai satu kes buli. Yang ketiga, buli isyarat. Contohnya macam dia tunjuk penumbuk, kan, dia tunjuk isyarat jari, kemudian dia jeling mata sehingga kan orang rasa takut nak datang ke sekolah, takut untuk orang kata apa, untuk terlibat dengan apa-apa aktiviti. Itu juga mungkin kita boleh sebut sebagai buli. Kemudian peras ugut, macam yang Mira sebut, kan, minta wang, kemudian dia ambil makanan, kemudian dia suruh gosok baju, kemudian dia suruh basuh baju, buat kerja sekolah. Sekali okey, Mira, kan, tetapi bila dia berulang-ulang kali dalam satu tempoh masa yang lama, maka kita boleh katakan itu sebagai satu kes buli. Dan yang terakhir ialah buli perhubungan. Buli perhubungan ini juga memberi kesan psikologi yang sangat mendalam. Sebagai contoh, mungkin di sekolah rendah kita biasa dengar, cikgu dia tak nak kawan dengan saya. Tetapi di sekolah menengah pun ada, Mira. Cikgu dia tak nak kawan dengan saya. Tak nak kawan dengan saya itu sebenarnya dia memberi kesan yang sangat mendalam. Sebagai contoh, apabila dia dipulaukan oleh kawan-kawan dia, diletakkan di satu sudut hujung kelas, kan, kemudian bagnya diambil, kemudian disorokkan, kasutnya disorokkan dan sebagainya. Itu memberi kesan yang sangat mendalam dari sudut psikologi mangsa yang dibuli. Itulah dia antara jenis-jenis buli yang mungkin boleh saya kongsikan kepada Mira. Dan mungkin mangsa boleh menjadi trauma dan mangsa boleh rasa macam adakah dia tak cukup bagus untuk berkawan, dia rasa kecil, keyakinan dirinya semakin berkurang dan banyak lagi impak-impak dan kesan negatif yang mangsa boleh dapati daripada buli ini. Itu kesan secara orang kata dalaman. Bagaimana pula kesan lain bagi mangsa buli ini, cikgu? Okey, baik. Mira, bila sebut tentang kesan buli, kita boleh sebut berkenaan dengan kesan jangka pendek dan mungkin juga kesan jangka panjang. Kesan jangka pendek itu macam mana? Katakan dia dipukul, ditendang, dilempang, ditumbuk dan sebagainya, dia akan wujudnya kesan lebam di tangan, di seluruh tubuh lah. Itu adalah kesan jangka pendek. Dan juga mungkin si mangsa ini akan rasa macam dia tidak lagi berguna, orang tak nak kawan dengan dia dan macam-macam lagi. Itu adalah kesan jangka pendek. Tetapi kalau kita nak lihat pula dari sudut kesan jangka panjang, apa perkara yang mungkin boleh berlaku ialah penurunan akademik mereka, kan, mungkin dia dipulau oleh kawan-kawan, jadi dia akan terasa hati, jadi akademik mereka akan jatuh secara mendadak. Kemudian wujud juga pemberontakan antara si mangsa ini, kan. Mangsa ni rasa macam dia konsep buli ni dia macam MLM. Dari atas buli yang bawah buli. Contohnya macam kalau saya kena buli, saya balik rumah saya akan buli pula adik-adik saya. Konsepnya macam tu. Jadi dia akan wujudnya pemberontakan, kan, ketidakselesaan dalam diri dia. Ibarat menjadi satu budaya, cikgu, betul, buli ni Mira, sekolah. betul. Dan itu yang kita nak cuba elakkan. Ya, betul. Dan kalau kita dapat lihat pula, kan, mereka akan cuba menyisih diri mereka daripada kawan-kawan yang lain. Yalah, siapa nak kawan dengan aku? Kan aku ni orang yang tak berguna. Dia dah label diri dia dengan perkara-perkara yang tak baik, perkara yang tak elok. Kemudian dia tak nak pergi ke sekolah, kan, dia ada mimpi ngeri, dia takut mimpi-mimpi itu mengganggu diri dia, dan silap-silap, Mira, kita minta dijauhkan. Kalau berlarutan, dia boleh memberi, orang kata apa, sampai ke tahap tekanan, depression, dan mungkin juga boleh sampai ke bunuh diri. Dan mungkin saya boleh sentuh sikit mengenai keganasan mulut. Kalau kita nak bercerita tentang antara keganasan mulut, kan, dengan keganasan fizikal, sebenarnya keganasan mulut itu jauh memberi kesan yang sangat mendalam berbanding dengan kesan fizikal. Kalau dipukul mungkin sakitnya sekejap sahaja, lebamnya 2-3 hari akan hilang. Tetapi apabila kita
kita bercakap, kita memberi lontaran, kutukan, hinaan, cacian, kesannya sangat panjang. Betul. Sebagai contoh, kalaulah dikatakan si mangsa ini kata yang mudah, mungkin badannya besar, kita gelarkan gemuk dan sebagainya. Walaupun hanya sekadar kita hembuskan senafas, kau gemuk, kau gemuk, kau gemuk. Tetapi kesannya ialah aku gemuk, aku tak cantik, aku kulit gelap dan sebagainya. Kesannya itu Mira sangat mendalam. Nak membina ataupun menaikkan semula semangat dia, jati diri dia untuk supaya dia tidak menyalahkan diri dia, sebenarnya sangat susah, Mira. Sebab itu kesan psikologi, kesan buli dari sudut psikologi itu jauh lebih parah daripada kesan buli fizikal. Jadi murid-murid sekalian, tolong, tak kiralah dari sudut perkataan, dari sudut keganasan, tolong jangan jadi pembuli. Tolong jangan jadi pembuli. Dan saya tertarik dengan kata cikgu tadi, bahawa lidah ni sebenarnya, kalau pepatah Arab ada mengatakan, walaupun lidah itu kecil, tidak bertulang, tetapi kalau tersalah cakap, pedihnya ibarat pedang yang boleh menghiris. Jadi kita berhenti berehat seketika, cikgu. Kita kembali selepas ini untuk kita bincangkan dengan lebih jelas lagi tentang buli murid baharu. Jangan ke mana-mana, hanya di Counselling Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Counselling di Didik TV KPM dengan tajuk yang kita kupaskan pada hari ini, buli murid baharu. Cikgu, kalau dah ada masalah berlaku buli ini, bagaimanakah cara yang terbaik untuk menangani masalah ini agar tidak berleluasa lagi dalam kalangan murid di sekolah? Baik, terima kasih Mira. Baik, kepada murid-murid yang menjadi mangsa buli, yang pertama sekali, tolong jadi seorang pemberani. Tolong jadi berani. Jangan kita sorokkan isu-isu buli ini kepada orang lain. Kan? Kalau tidak ditangani segera, maka masalah buli ini akan terus berlarutan. Si pembuli ini akan bermaharaja lela. Kerana apa? Kerana mereka tahu yang si mangsa ini akan tak berani nak buat laporan. Jadi tolong laporkan kepada guru disiplin. Kalau takut nak berjumpa dengan guru disiplin, boleh berjumpa dengan guru kelas masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling. Kerana apa? Kerana mereka yang dibuli ini akan mengalami gangguan dari sudut psikologi. Betul. Jadi murid-murid sekalian, apabila anda mengalami gangguan dari sudut psikologi, anda perlu bantuan daripada guru bimbingan dan kaunseling untuk mengatasi masalah tersebut. Seterusnya, jika isu ini masih lagi berlarutan, tolong bagi tahu dengan mak ayah supaya mak ayah boleh uruskan dekat sekolah. Baik, kepada pembuli-pembuli yang berada di luar sana, tolonglah hentikan perbuatan buli ini. Kerana apa? Kerana kita risau. Mungkin niat kita pada awalnya hanya untuk bergurau. Betul. Kita takut nanti dia akan menjadi isu yang lebih besar. Kan, sebagai contoh, kalau boleh kita recap balik, kan, apa yang telah berlaku kepada arwah Zulfarhan di UPNM, kemudian arwah Farid di SMA Datuk Kelana Petra Makmur. Akhirnya mereka mati akibat dari dibuli. Dan yang paling sedih ialah mereka pembuli ini mungkin orang yang hebat, orang yang pandai, akhirnya terpaksa merengkuk dalam penjara. Gelap masa depan. Betul, cikgu, Mira, betul. Daripada awalnya suka-suka sahaja, akhirnya mengundang binasa. Dan cikgu, tanggungjawab ibu bapa dan juga guru, bahkan masyarakat sendiri dalam menangani masalah buli ini. Baik, saya nak sentuh berkenaan dengan tanggungjawab ibu bapa dulu, kan. Ibu bapa, tolong, saya nak kongsikan akronim TRUST, TRUST. TRUST, pertama sekali, time. Tolong bagi masa kepada anak-anak. Tolong bagi masa kepada anak-anak. Kadang-kadang kita ni tak ada masa pun untuk anak-anak, kan. Bila anak-anak datang jumpa kita, tunjukkan sesuatu, kita kata, oh ya, baik, okey, kejap lagi mama tengok dan sebagainya. Tolong, ibu-ibu, ayah-ayah,
para penonton yang bersama-sama dengan saya pada hari ini, tolong berikan masa kepada anak-anak anda. Yang kedua, respect, hormati apa sahaja keputusan yang baik daripada anak-anak, kan, apa sahaja pandangan, pegangan mereka, asalkan tidak menyalahi undang-undang, asalkan tidak menyalahi tuntutan agama, maka tolong hormati mereka, beri peluang mereka untuk buat keputusan dan sebagainya. Seterusnya, unconditional love. Tolong bagi kasih sayang yang tidak berbelah bagi kepada anak-anak. Kita ni sebagai orang Melayu, sebagai rakyat Malaysia, anak tetap anak. Walaupun seburuk mana pun anak itu, kita tetap akan menyayangi anak kita. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tolong sayangi anak-anak kita dengan kasih sayang tanpa syarat. Walaupun anak-anak ini mungkin terlibat dengan kes-kes yang besar di luar sana, kes-kes di sekolah. Kerana apa? Kerana kasih sayang itu mampu memadam api kemarahan anak-anak. Kemudian S, sensitif dengan perubahan yang berlaku. Ibu-ibu, ayah-ayah, tak kiralah sama ada anak-anak itu menjadi mangsa ataupun menjadi pembuli, kita akan nampak perubahan kepada anak-anak itu. Jadi tolong sensitif dengan setiap perubahan yang berlaku. Katakan kalau anak tak nak pergi ke sekolah, sehari, 2 hari tak nak pergi ke sekolah mungkin okey. Tetapi kalau dah melarat sampai seminggu tak nak ke sekolah, nak pergi sekolah menangis dan sebagainya, mungkin berlakunya perkara yang kita tak tahu. Betul. Kan? Jadi tolong sensitif dengan setiap perubahan yang berlaku. Dan last sekali, akhir sekali, touch. Touch tu ialah kita sentuh anak-anak kita, tuan-tuan dan puan. Baik, apabila kita bercerita tentang sentuhan ini bukan hanya sekadar Mira, apa khabar Mira, tidak. Anak-anak ini perlukan 3P, penerimaan, persetujuan dan penghargaan. Jika 3P ini tidak dapat daripada ibu ayah, mereka akan cari 3P ini daripada kawan-kawan. Kalau kawan-kawan itu baik, kalau kawan-kawan itu bagus, insya-Allah kita tak risau kerana hasilnya juga mungkin akan bagus. Cuma kita risau ialah apabila katakan kalau 3P ini mereka dapat daripada kawan-kawan yang mungkin tak baik. Kata, aku ada masalah, jomlah kau kena sebatang dulu, kan. Kita mungkin dia akan riliskan masalah kita. Tidak. Itu yang kita risau. Betul. Tolong berikan sentuhan yang terbaik untuk anak-anak, sentuhan kasih sayang. Mungkin saya boleh ulang balik. Yang pertama, time, masa. Yang kedua, R, respect. Yang ketiga, U, unconditional love. Keempat, sensitif. Dan yang kelima ialah touch, sentuhan. Begitulah Mira. Ya, itu daripada sudut ibu bapa. Bagaimana pula daripada sudut guru? Sebagai guru, kita kena pastikanlah, kan, yang tidak berlakunya kes buli di sekolah. Walaupun murid itu hanya sekadar melaporkan, bagi kita alah setakat tak nak kawan, apalah sangat, kan. Yalah, dah dewasa kot, kan. Budak-budak murid-murid tingkatan 3, tingkatan 4 tak nak kawan, mungkin bagi kita alah biasalah. Tetapi tidak Mira, kita ambil isu itu sebagai isu yang mendalam, kerana macam yang saya sebutkan, kalaulah mereka tak nak kawan dan sebagainya, dia akan memberi kesan psikologi yang mendalam kepada murid itu. Jadi guru-guru, saya minta tolong, kalau murid-murid lapor kepada kita mengenai kes buli, tolong ambil sebagai satu perkara yang sangat penting. Ya, dan last sekali cikgu, daripada sudut pandang masyarakat yang berada di sekeliling ini, bagaimanakah cara mereka untuk sama-sama menangani masalah buli? Okey, kalau dulu kita selalu sebut jangan jaga tepi kain orang. Tetapi sekarang tidak Mira, kita kena ambil tahu jiran kita, depan, belakang dan kawasan persekitaran kejiranan kita itulah, kan. Kalau kita lihat anak-anak mungkin melepak di satu sudut yang mungkin mencurigakan, kita kena ambil tahu dan kita laporkan kepada mak ayah si murid itulah, kan. Jangan kita kata tak apalah, itu anak orang, jangan kita ambil buat tak tahu je, kan, asalkan kita jaga anak kita. Tidak, sebab kita hidup dalam bermasyarakat. Betul. Maka kita kena jaga juga, walaupun jangan dijaga diselak kain orang lain, tetapi dalam sudut bermasyarakat kita kena jaga juga. Betul. Apa yang berlaku di sekeliling kita. Kita kena syakna lah dengan apa yang betul. berlaku di sekeliling kita. Baik cikgu, sedikit rumusan tentang tajuk kita pada hari ini, buli murid baru.
Baik, kepada murid-murid sekalian, tolong berani bersuara, jangan pendamkan segala masalah. Kita ada banyak saluran. Kita boleh berjumpa dengan guru disiplin, guru kelas, guru bimbingan dan kaunseling, ataupun kita boleh jumpa terus kepada pengetua mahupun guru besar. Tolong jadi berani, jangan pendam, jangan sorokkan apa sahaja perasaan galau yang ada dalam diri kita. Kepada pembuli, tolong hentikan apa yang anda buat sekarang ini. Kita risau, kita takut. Mungkin sekadar suka-suka, tetapi akhirnya akan menjadi satu isu yang lebih besar yang juga akan merugikan diri kita. Ya, betul tu. Kalau Mira boleh tambah sikit, Cikgu. Silakan, Mira. Kita hendaklah bantras masalah buli ini walaupun mereka daripada kecil. Seperti kata pepatah, melutur buluh biarlah dari rebungnya, supaya kita dapat menjadi dan membentuk masyarakat yang berdaya saing dan juga masyarakat yang sejahtera. Betul, Terima kasih banyak Cikgu Abdul Muiz atas perkongsian ilmu. Terima kasih semua yang menonton sehingga ke penghujungnya. Kita jumpa lagi hanya di Counseling Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.